Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Intan Syafinas binti Muhammad Fazli dari BITC Seksyen 1, Grup 2 dan Kumpulan 1. Nama saya Jenny Fengyi dari BITC S1G2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah Radiah binti Muhammad Yunus daripada kelas BITC S1G1. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu Kumpulan 1 akan membentangkan serta membincangkan berkenaan dengan sebuah virus yang menjadi pandemik di dunia pada waktu ini, iaitu COVID-19. COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 merupakan salah satu daripada coronavirus yang didefinisikan sebagai sindrom pernafasan akut teruk coronavirus 2. Virus ini merupakan coronavirus yang baru dan pertama kali dikesan pada 31 Disember 2019 di bandar Wuhan, wilayah Hubei, China. Virus ini dikesan setelah Kementerian Kesihatan China menyedari akan peningkatan kes pneumonia di kalangan rakyat Hubei tanpa diketahui puncanya. Virus ini juga dikaitkan dengan pasar di wilayah Hubei yang menjual pelbagai makanan laut dan haiwan eksotik. Antara gejala dan tanda-tanda novel coronavirus adalah ia boleh merebak melalui titisan air dari batuk atau bersin orang yang dijangkiti. Oleh itu, simptom dan tanda bagi jangkitan ini juga banyak berkaitan dengan gejala pernafasan, menjadikan diagnosis dan pengesanan novel coronavirus agak mencabar kerana kebanyakan gejala adalah sangat biasa dijumpai. Antara simptom penyakit ini adalah demam yang boleh muncul seawal 3 hingga 5 hari selepas seseorang itu dijangkiti. Yang kedua adalah batuk kerana virus ini boleh menjangkiti saluran pernafasan dan menyebabkan kerengsaan. Yang ketiga adalah sukar bernafas. Ini adalah hasil daripada jangkitan saluran pernafasan yang lebih rendah ataupun keradangan paru-paru. Tempoh inkubasi untuk novel coronavirus ini dijangkakan berada dalam tempoh 14 hari. Bermakna seseorang yang dijangkiti oleh virus ini tidak akan mempunyai gejala atau tanda selama 14 hari dan berpotensi menyebarkan penyakit ini dalam masa tersebut. Dalam kajian ini, 3 objektif telah menjadi landasan dan panduan pengkaji. Objektif kajian tersebut adalah mengenal pasti puncak pandemik COVID-19 disebarkan ke seluruh dunia, mengaji langkah-langkah pencegahan pandemik COVID-19 yang paling efektif bagi mengelakkan wabak ini tersebar, mengaji kesan-kesan pandemik COVID-19 kepada ekonomi. Untuk kajian perpustakaan, kami telah pun mencari pelbagai artikel, buku dan juga berita untuk mengaitkan artikel-artikel tersebut dengan objektif-objektif kami tadi. Antara punca yang dapat dikenal pasti setelah kajian ilmiah dilakukan adalah: yang pertama, sikap pemerintah yang bersikap tidak ambil endah akan bahayanya wabak ini. Contohnya di Amerika yang kini berada di tangga pertama jumlah kes COVID-19. Pada awal kemunculan wabak, pemerintahnya Donald Trump menyatakan bahawa pandemik ini akan berakhir pada bulan April. Bukan itu sahaja, sikap rakyat juga memainkan peranan penting dalam memastikan pembendungan wabak ini berjaya dibendung. Di Amerika juga, apabila Presiden mereka Donald Trump mengisytiharkan untuk melaksanakan perintah berkurung, ratusan penduduk di Bandar Concord dan beberapa bandar di Amerika Syarikat telah membantah dengan melakukan tunjuk perasaan pada 19 April 2020. Hasil daripada punca ini telah menyebabkan buat masa ini kadar kematian di sana adalah sebanyak 13.68% dan Amerika juga berada di tangga pertama dengan sebanyak 109,000 kematian dan jumlah kes positif sebanyak lebih daripada 1 juta kes dan penambahan sebanyak 3,193 kes setakat 3 Jun 2020. Ini menunjukkan bahawa kesedaran pemerintah dan rakyat memainkan peranan penting dalam menyekat wabak ini. Seterusnya adalah kajian perpustakaan berkenaan dengan langkah-langkah yang paling efektif untuk mengelakkan tersebarnya wabak COVID-19.
Merujuk kepada darjah 3.2, dapat dilihat di sini jumlah kes sembuh mula meningkat dan menangani jumlah kes baharu dan angka pesakit yang berada dalam kawalan rapi sudah pun mencapai angka 1. Ini membuktikan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan di Malaysia memberikan impak positif terhadap kadar penyebaran wabak ini. Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP merupakan tindakan pencegahan yang paling efektif kerana telah terbukti menurunkan kadar jangkitan dengan sangat drastik. Bilangan kes baharu berkurang. Ianya sekaligus mengurangkan interaksi antara manusia yang merupakan faktor penting dalam penyebaran wabak COVID-19. Sekarang saya akan menerang kaedah penyelidikan. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat adalah dengan borang soal selidik dan kaedah rujukan. Borang soal selidik disediakan dalam Google Form dan diedarkan secara rawat kepada 50 orang melalui media sosial. Pengaji mendapat maklumat tentang tajuk kajian dari sumber maklumat seperti buku, majalah, jurnal, internet dan lain-lain. Sekarang saya akan menerangkan dapatan kajian. Punca-punca pandemik COVID-19 disebabkan di seluruh dunia. Bagi punca sikap mementingkan diri sendiri, terdapat sebanyak 6 orang responden bersamaan 12% memilih kategori sangat tidak setuju. 2 orang responden bersamaan 4% memilih kategori tidak setuju. 5 orang responden bersamaan 10% memilih kategori memuaskan. 24 responden bersamaan 48% memilih kategori setuju. 3 orang responden bersamaan 26% memilih kategori sangat setuju. Bagi punca rakyat pantang rendah pandemik COVID-19, 3 orang responden bersamaan 6% memilih kategori sangat tidak setuju. 3 orang responden bersamaan 6% memilih kategori tidak setuju. 8 orang responden bersamaan 14% memilih kategori memuaskan. 17 orang responden bersamaan 34% memilih kategori setuju. 19 orang bersamaan 38% memilih kategori setuju. Bagi punca kekurangan kemudahan perubatan dalam sebuah negara, hanya 1 orang responden bersamaan 2% memilih kategori sangat tidak setuju. 13 orang bersamaan 26% memilih kategori tidak setuju. 14 orang responden bersamaan 28% memilih kategori memuaskan. 13 orang responden bersamaan 26% memilih kategori setuju. 9 orang responden bersamaan 18% memilih kategori sangat setuju. 7 orang responden bersamaan 14% memilih kategori memuaskan. 17 orang responden bersamaan 34% memilih kategori setuju. 23 orang responden bersamaan 46% memilih kategori sangat setuju. Bagi punca pemimpin kerajaan mengambil ringan masalah tentang risiko pandemik COVID-19, terdapat sebanyak 10 orang responden bersamaan 20% memilih kategori sangat tidak setuju. 8 orang responden bersamaan 19% memilih kategori tidak setuju. 14 orang responden bersamaan 28% memilih kategori memuaskan. 11 orang responden bersamaan 22% memilih kategori setuju. 7 orang responden bersamaan 14% memilih kategori sangat setuju. Kajian ini menunjukkan punca-punca pandemik COVID-19 disebabkan di seluruh dunia. Punca rakyat tidak mematuhi tindakan pencegahan yang ditunjuk oleh pihak kerajaan merupakan punca utama pandemik COVID-19 disebabkan di seluruh dunia. Hal ini
Demikian kerana kebanyakan responden sangat setuju dengan punca tersebut. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata, penduduk negara Malaysia tidak memahami arahan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan dalam usaha menalangi penularan COVID-19 di negara Malaysia. Kesan-kesan pandemik COVID-19 kepada ekonomi. Ramai orang hilang pekerjaan semasa wabak COVID-19. Tiada orang memilih kategori sangat tidak setuju dan kategori tidak setuju. 7 orang responden bersamaan 14% memilih kategori memuaskan. 24 orang responden bersamaan 48% memilih kategori setuju. 9 orang responden bersamaan 38% memilih kategori sangat setuju. Satu pelancongan terjejas di seluruh dunia. Tiada orang memilih kategori sangat tidak setuju dan kategori tidak setuju. Hanya satu orang responden bersamaan 2% memilih kategori memuaskan. 21 orang bersamaan 42% memilih kategori setuju. 28 orang responden bersamaan 56% memilih kategori sangat setuju. Ekonomi negara terjejas. Tiada orang memilih kategori sangat tidak setuju dan kategori tidak setuju. 4 orang responden bersamaan 8% memilih kategori memuaskan. 21 orang responden bersamaan 42% memilih kategori setuju. 25 orang responden bersamaan 50% memilih kategori sangat setuju. Penutupan kilat memperlahankan pengelaran. Tiada responden memilih kategori sangat tidak setuju. Hanya satu orang responden bersamaan 2% memilih kategori tidak setuju. 3 orang responden bersamaan 6% memilih kategori memuaskan. 32 responden bersamaan 64% memilih kategori setuju. 14 responden bersamaan 28% memilih kategori sangat setuju. Ramai syarikat terpaksa ditutup. Tiada responden memilih kategori sangat tidak setuju. 6 orang responden bersamaan 12% memilih kategori memuaskan. 27 orang responden bersamaan 54% memilih kategori setuju. 17 orang responden bersamaan 34% memilih kategori sangat setuju. Raja ini menunjukkan kesan-kesan pandemik COVID-19 kepada ekonomi. Sektor pelancongan terjejas di seluruh dunia merupakan kesan utama pandemik COVID-19 kepada ekonomi. Hal ini demikian kerana kebanyakan responden sangat setuju dengan kesan tersebut. Menurut seorang pengendali pelancongan yang terkemuka mengatakan bahawa sektor pelancongan di seluruh dunia telah terjejas sebab COVID-19. Untuk membendung wabak penularan COVID-19 di dalam sesebuah negara, langkah-langkah yang perlu diambil adalah yang pertama adalah dengan melakukan penjarakan sosial di tempat awam. Contohnya adalah kita perlu menjarakkan diri kita dengan orang lain agar kita tidak terkena penularan wabak COVID-19 ini sekiranya di dalam diri orang lain itu terdapat simptom-simptom wabak COVID-19. Yang kedua adalah kerajaan boleh mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini. Contohnya adalah seperti jika kita berada di zon merah dan kita keluar ke tempat zon hijau, ini boleh menyebabkan kes jangkitan akan menjadi lebih tinggi kerana seharusnya kita berada di rumah agar
penularan ini tidak berlaku dengan lebih pantas. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita seharusnya mengikut arahan daripada pihak kerajaan. Kita seharusnya duduk di rumah sebagai cara kita membantu kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. Kita tidak dibenarkan keluar ke mana-mana kawasan melainkan atas urusan penting seperti membeli barang keperluan asas di rumah, pergi ke hospital dan klinik atas urusan kecemasan yang disarankan oleh pihak doktor. Dan jika kita berada di tempat awam, seharusnya kita menjaga kebersihan diri dengan lebih tinggi. Contohnya, kerap membasuh tangan sekurang-kurangnya 20 saat, menggunakan pembasmi kuman tangan, tidak memegang atau menyentuh mana-mana barang yang terdapat di tempat awam, dan mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kesan daripada wabak COVID-19 ini telah menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan. Langkah-langkah yang boleh kita ambil ialah kita boleh menolong mana-mana golongan yang memerlukan bantuan. Contohnya, peniaga-peniaga yang terjejas yang tidak boleh berniaga kerana mengikuti arahan kerajaan, duduk di rumah dan tidak keluar ke mana-mana. Ini telah menyebabkan ekonomi sesebuah keluarga itu telah terjejas kerana tiada sumber pendapatan. Kita boleh menolong dengan memberikan bantuan makanan kepada mereka. Perintah kawalan pergerakan ini adalah salah satu langkah yang efektif dalam membendung wabak COVID-19 ini. Ini kerana jika kita tidak keluar ke rumah, kes bilangan yang dijangkiti COVID-19 ini akan turun. Selain itu, kita juga dapat mengurangkan interaksi sesama manusia secara berhadapan. Antara cadangan lain yang boleh kita ambil ialah jika kita tidak sihat dan berada di tempat awam, kita seharusnya memakai penutup topeng muka bagi mengelakkan tersebarnya wabak ini kepada orang lain. Seterusnya, janganlah kita menyebarkan maklumat yang palsu tentang COVID-19 ini. Dapatkan info yang sahih dan tepat. Contohnya, kita boleh mendapatkan info yang tepat daripada Majlis Keselamatan Negara ataupun daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga boleh mengelakkan diri daripada perhimpunan orang ramai seperti mengadakan kenduri perkahwinan, mengikuti upacara keagamaan dan mengurangkan aktiviti-aktiviti di luar seperti bermain badminton dan sebagainya. Akhir sekali, kita seharusnya menjaga kebersihan diri. Jika kita keluar ke rumah untuk membeli barang dan pulang ke rumah, seharusnya kita membersihkan diri terlebih dahulu dan mencuci tangan kita agar orang yang berada di dalam rumah tidak terkena penularan wabak COVID-19 ini. Antara rumusan yang dapat kita lihat daripada topik COVID-19 ini ialah kita dapat mengenal pasti punca-punca COVID-19 ini tersebar di seluruh negara. Kita dapat mengenal pasti punca-punca utama COVID-19 ini disebarkan di seluruh negara dan dunia. Kita juga dapat mengkaji langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19 ini
bagi membendung virus ini tersebar, dan kita juga dapat mengkaji kesan-kesan daripada COVID-19 ini terhadap ekonomi negara, dan kita dapat mengkaji kesan-kesan daripada COVID-19 ini. Antara yang utama ialah kesan daripada sektor pelancongan dan ekonomi negara. Antara kaedah penyelidikan yang digunakan untuk membuat kajian tentang COVID-19 ini adalah dengan menggunakan kaedah soal selidik daripada orang ramai, untuk mengenal pasti tentang COVID-19 ini, dan juga membuat kaedah rujukan. Antara rujukan yang kita boleh dapatkan ialah daripada Majlis Keselamatan Negara, laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara, laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada sidang media yang dilakukan oleh pihak kerajaan, dan juga kita boleh mendapatkan rujukan daripada sidang-sidang media yang dibentangkan oleh pihak kerajaan. Analisis data yang telah diguna pakai untuk membuat kajian tentang COVID-19 ini adalah dengan melihat pada jumlah bilangan responden dan peratusan setiap jawapan yang diberikan oleh responden. Dengan ini, kita dapat membuat cartapai bagi kajian yang dilakukan ini. Dengan jawapan yang diberikan oleh responden, kita telah mengeluarkan jawapan ini dalam bentuk jadual dan cartapai bagi memudahkan untuk menganalisis setiap data yang diberikan oleh responden. Kita juga telah menggunakan skala aras daripada 1 hingga 5 untuk melihat berapa peratusan jumlah yang diberikan oleh responden. Antara punca utama pandemik COVID-19 ini disebarkan di seluruh negara adalah kerana rakyat tidak mematuhi arahan daripada kerajaan. Contohnya, Perintah Kawalan Pergerakan. Seharusnya kita duduk di rumah dan tidak keluar ke mana-mana jika tiada urusan rasmi dan penting. Kesan utama penularan wabak COVID-19 ini telah menyebabkan sektor ekonomi dan sektor pelancongan negara terjejas. Ini kerana pintu masuk keluar negara telah disekat agar pelancong asing tidak dapat masuk ke dalam negara Malaysia. Ini adalah sebagai langkah untuk membendung wabak COVID-19 ini dijangkiti oleh orang ramai. Pencegahan pandemik COVID-19 ini adalah dengan kerajaan mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan supaya rakyat duduk di rumah dan tidak keluar ke mana-mana. Perintah Kawalan Pergerakan adalah alasan utama akan pencegahan penularan wabak COVID-19 ini daripada tersebar dengan lebih pantas. Kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dan sayangkan negara, seharusnya kita sentiasa duduk di rumah dan mengikuti arahan kerajaan. Pemakaian topeng muka adalah salah satu cara untuk mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Dengan memakai topeng muka, kita dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19. Kerana jika kita terbatuk, orang yang berada di sekeliling kita tidak akan terkena. Penggunaan pembasmi kuman di tempat awam adalah sangat penting kerana kita tidak tahu dan tidak nampak di mana virus itu berada. Maka seharusnya kita
Seharusnya kita menyediakan sendiri dan membawa sendiri pembasmi kuman tangan jika kita keluar ke tempat awam. Seluruh negara telah terkesan dengan wabak COVID-19 ini. World Health Organization telah mengeluarkan garis panduan untuk kita ikuti supaya penularan wabak COVID-19 ini dapat dibendung. Kebersihan diri pada ketika ini amatlah penting. Penjagaan kebersihan diri yang rapih dapat mengurangkan daripada terkena jangkitan wabak ini. Antara cadangan yang dapat kita lihat pada ketika ini adalah kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya bersikap jujur dan amanah dan tidak mementingkan diri. Jika anda baru pulang dari luar negara, anda seharusnya memberitahu pihak petugas Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa anda baru pulang ke Malaysia dan seharusnya anda melakukan saringan COVID-19 ini dan mengasingkan diri selama 14 hari supaya tidak tersebarnya COVID-19 ini kepada orang lain. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita tidak boleh memandang rendah terhadap wabak COVID-19 ini. Harusnya bekerjasama dan berusaha dengan kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini dengan cara duduk di rumah dan tidak keluar ke mana-mana jika tiada urusan penting. Sekali, selepas pemulihan daripada wabak COVID-19 ini, seharusnya kita membantu semula kerajaan memulihkan ekonomi negara daripada terus lumpuh dengan cara kita membeli barangan Malaysia dan melancong di dalam negara Malaysia. Sekian, terima kasih.